MOU tadi. MOU tadi. MOU ni Datuk Speaker dimeteraikan ialah untuk tujuan bagi kestabilan politik, dan itulah yang disarankan oleh Kebawah Duli Tuanku yang di Pertuan Agong yang kita bahaskan titah baginda pada hari ini. Tetapi malangnya bagi saya ialah di sebelah kerajaan tidak memahami persoalan hasrat untuk mewujudkan kestabilan politik sehingga mencetuskan dua pilihan raya negeri, iaitu di Melaka dan juga di Johor. Dan hari ini riuh rendah di PWTC ialah untuk mempercepatkan proses pembubaran parlimen. Dan ini sudah macam mereka dah nak merampas kuasa yang di Pertuan Agong, membincang di PWTC. Di politisi untuk isu nak mempercepatkan pembubaran parlimen. Sedangkan kita nak berhadapan dengan kestabilan politik. Kita nak pastikan kestabilan politik itu wujud. Dan saya fikirlah bahawa menjelang Ramadan pada minggu hadapan ini, saya fikir tak sepatutnya di PWTC mereka berbincang soal bubar parlimen. Kita seharusnya membincang soal macam mana nak sambut Ramadan. Ini yang sepatutnya, tapi malang pada rakan saya. Dan yang Berhormat Perdana Menteri, saya setuju dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa jangan rampas kuasa raja, tapi Presiden Parti Yang Amat Berhormat, timbalan Presiden Parti Yang Amat Berhormat macam nak rampas kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi saya sedih tengok kawan saya daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa jangan dilayanlah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jangan dilayan mereka-mereka ni yang duk minta, yang terkiai-kiai nak jadi Perdana Menteri. Apa persoalannya? Apa penjelasannya? Yang Berhormat Menteri, boleh bagi sikit? Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena, begitu bersemangat sekali. Saya yakin dan percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita seorang yang berpegang pada janji, pastinya dengan apabila ditemeterainya memandangkan persefahaman di antara kerajaan dan juga pihak Pakatan Harapan buat kali pertamanya yang menjadi cerminan untuk kestabilan negara, pastinya perkara itu juga bukan hanya mendengar setakat permintaan daripada partinya, tetapi juga harus juga memberi maksudnya menerima dan juga menghormati juga pandangan pihak yang lain. Dan juga wakil daripada pihak Pakatan Harapan juga telah pun mewakili jawatankuasa pemandu transformasi dan juga kestabilan politik, dan saya kira pandangan YB boleh kita minta untuk salurkan pandangan tersebut kepada jawatankuasa tersebut dalam usaha kita membuat keputusan konsensus berkenaan perkara ini. Tuan Speaker, perkara ini berbangkit ini melibatkan ahli parlimen berak, Perdana Menteri. Beliau ada dalam Dewan sekarang. Kenapa beliau tidak boleh bangun dan jawab dan bantu berkenaan dengan hal itu? Mungkin beliau ada peluang untuk memberi pandangan berkaitan dengan perkara ini. Ini isu yang serius di mana ditanya berkenaan dengan dua pilihan raya negeri. Mungkin kita boleh dengar pandangan dan pendapat daripada Yang Berhormat Berak yang ada di sini bersama dengan kita hari ini. Sila jawab. Elok sangat. Terima kasih. Saya Yang Berhormat Perdana Menteri, rakyat letih. Saya tak dengar perbahasan. Bagus. Jadi saya tak nak jawab apa yang saya tak dengar. Isu pilihan raya. Kita ulang balik perbahasan boleh. Isu pilihan raya. Tak boleh kata tak dengar perbahasan. Yang Ini Dewan Berhormat Rakyat. Puchong Pokok Sena Perdana Menteri telah menyatakan. Dia tak dengar perbahasan. Tapi dalam Dewan. Ini bagus. Yang Berhormat, saya banyak lagi isu tapi masa dah Isu selesai. pilihan raya Yang Berhormat Menteri, rakyat letih ni. Yang Berhormat Menteri perlu masa. Saya banyak lagi, jadi Pokok saya Sena mohon tak untuk, payah jaga rumah tangga orang lah, jaga secara rumah tulis. tangga sendiri. Saya bagi 5 minit. Amanah pun dah jadi marang kerapu kapunting, tak tahu apa. Tak usah ada pasal cara cakap pasal UMNO. Ini Perhimpunan Agung UMNO, biar UMNO yang usulkan. Kalau amanah minat, minta masuk Barisan Nasional. Pokok Sena boleh minta. Yang Berhormat Perhimpunan Agung pun tak putus lagi soal pilihan raya. Speaker rompeng sikit. Biar saya Rompeng yang mencelah.
Yang berhormat, Macam pun mencelah ni. berhormat. Tak tahu speak. Tolong Yang Berhormat semua duduk. Yang Berhormat Menteri, saya bagi 5 minit dan gulung. Speaker, Sungai Buloh sini, Timbalan Menteri. Jika Menteri membeli laluan perkara peraturan 37(1)B, I am enforcing it. Betul, saya tanya izin daripada Ini Speaker. last 5 minutes. Ya, I'm not going to exceed it anymore. betul. If the Menteri beri laluan, saya benarkan. Ya, soalan saya, Tak adil bagi pada Sungai Buloh. Macam minta awal kalau nak bagi macam dulu baru Sungai Buloh. Saya tak nampak macam tak sebut. Saya nampak Sungai Buloh direct. Minta maaf. Okey, Saya terima kasih. nampak. Silakan. Ini dah berstandard. Ini Menteri tak boleh macam ni. Tak ada, saya boleh bagi pada macam selepas ni. Saya no problem. Okey. Silakan. Terima kasih Timbalan Menteri, terima kasih Tuan Speaker. Dalam perbahasan saya bangkitkan isu yang penting iaitu status siasatan terhadap Yang Berhormat Pekan atas tuduhan penglibatan beliau dalam pembunuhan Altan Tuya. Ini jelas daripada akuan bersumpah ataupun statutory declaration yang dibuat oleh Inspektor Azila yang telah disabitkan untuk pembunuhan itu. Dia kata secara terus terang dalam dokumen itu yang ada di ruang awam bahawa Yang Berhormat Pekan yang arahkan dia membuat pembunuhan itu. Jadi lepas itu mantan Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas buka siasatan semula lagi hantar DPP kanan ke Australia untuk menubuh duga Korporal Sirul. Sirul pun mengesahkan mengikut perkenyataan daripada Tan Sri Tommy Thomas versi yang sama walaupun dua-dua ada di tempat yang berlainan. Jadi lepas itu siasatan berjalan mengikut tulisan Tan Sri Tommy Thomas. Saya tanya dan saya harap dijawab sekarang, apakah status siasatan itu selepas peletakan jawatan oleh Tan Sri Tommy Thomas pada Februari 2020? Berapakah saksi yang telah ditemuduga? Apakah hasil siasatan dan apakah pandangan Peguam Negara atas hakikat fakta iaitu versi Inspektor Azila, versi Korporal Sirul sama tentang arahan yang diterima oleh Yang Berhormat Pekan untuk membunuh Altan Tuya. Itu sangat serius ya. Ya, kita kena dapat jawapan. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Saya tidak ada maklumat tentang perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan saya tidak akan mendahului untuk tindakan perundangan ini. Saya mohon maaf. Saya minta untuk Maceh boleh bangun. Terima kasih Datuk Saya harap Ketua. Terima dijawab kasih Yang secara Berhormat bertulis. Timbalan Menteri. Tuan Speaker, saya harap soalan saya, penjelasan saya minta dijawab sekurang-kurang secara bertulis. Sebab saya bangkit dengan terang-terang di dalam perbahasan. Tak boleh just cakap saya tak ada maklumat. Boleh saya dapat arahan itu daripada Tuan Speaker kepada... Sebagaimana yang Okey, saya akan beri jawapan secara bertulis. sebagaimana telah Saya rasa silakan Menteri. Datuk Speaker, Timbalan Menteri bagi laluan. Okey. Ini adalah satu dakwaan yang terlalu tidak berasas yang telah dilemparkan oleh contohnya daripada pokok sena. Dalam sebuah parti yang besar seperti UMNO ini sudah tentu ada kepelbagaian pendapat. Tetapi ia bukan bererti dimuktamadkan, dia diputuskan. Kalau pokok sena nak tahu ni minta izin Yang Berhormat Timbalan Menteri. UMNO ni parti besar. Nak banding dengan Amanah tak boleh. Kalau biasa duduk dalam perahu yang kecil tetapi tak pernah duduk dalam perahu yang besar, itu beza. Jadi bagi saya, yang akan menentukan adalah Perhimpunan Agung dan sebahagian ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin dalam UMNO, senang, tak ada masalah dengan Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Bura sebagai Perdana Menteri. Dan bukan semua yang membangkitkan soal isu pilihan raya awal atau pilihan yang diadakan lewat. Kita dan juga dakwaan yang mengatakan bahawasanya kita seolah-olah mengambil kerja agung ini terlalu tidak berasas. Ini adalah suatu tuduhan yang terlalu melampau. Menteri sendiri yang sebut dalam Biarlah, hari habis pokok sena dah cakap banyak. Baik, Pokok sena ni selalu. Saya ada lagi. Yang Berhormat, tolong. Duduk. Ini bukan masa berbahas. Yang Berhormat pokok sena. Tolonglah, jangan macam ni. Bacaan teruskan. Ya, saya ingat pokok sena patut menarik balik dengan menuduh seolah-olah kita mengambil kerja Tuan Ku Agong ini tak betul. Untuk makluman pokok sena, saya boleh bekalkan perlembagaan UMNO tahu. UMNO lah yang menjunjung institusi raja mempertahankan sehingga akhir hayat raja berperlembagaan dalam negara ini. Kalau tak faham, mari masuk dalam UMNO sekejap, nak keluar balik, keluarlah masuk amanah.
Ada faham? Terima kasih Yang Mohd Macam. Silakan Yang Mohd Kepala Menteri boleh habiskan. Okey, saya ada banyak lagi yang berhormat Tan Sri Speaker. Jadi saya mohon untuk jawab secara bertulis. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah pun membangkitkan isu sepanjang tempoh perbahasan dan yang tak dapat saya jawab itu akan kita berikan secara jawapan bertulis. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Mohd Timbalan Menteri. Maka dengan itu tamatlah pengulungan menteri-menteri bagi usul Tita Diraja pada kali ini. Maka demikian ahli-ahli yang berhormat. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis. Bagi diputuskan, masalahnya ialah bahawa usul menjunjung kasih ke atas titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Yang Berhormat dari Jempol ini hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Ramai Maka belah menteri tak hadir. Maka lebih Masuk menteri kanan tak hadir. Ini sejarah ni. Yang Berhormat. Sejarah Tuan Sri Speaker, sejarah menerima titah ke bawah duli ni Yang Berhormat, tanpa kehadiran ramai daripada menteri-menteri. Dah habis dah ni. Ramai. Tak, Dah habis. maksudnya menteri-menteri sebelah Yang Berhormat, tolong. Ahli yang berhormat. Pokok sena mengganggu tugas yang di-Pertua, Tan Sri yang di-Pertua. Boleh ambil tindakan ni? Betul. Tapi saya bagi peluang lah sebab dah pukul 5.45. Ahli yang berhormat, maka mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 21 Mac 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.